Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahir bin Nasrul Nizam dan saya akan menceritakan tentang magazim yang ke-6 iaitu Matters are determined by intention. Menurut magazim ini, segala tindakan yang kita lakukan itu akan dinilai berdasarkan niat yang kita guna untuk yang mendorong tindakan tersebut. Ini kerana sebelum kita melakukan apa-apa tindakan, kita sudah pun menetapkan satu niat dalam hati kita dan niat itulah yang akan menentukan penilaian terhadap tindakan yang kita lakukan. Untuk autoriti magazim ini, berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang bermaksud, maafkan saya, sesungguhnya setiap perbuatan seseorang itu akan dinilai dengan niat mereka dan setiap orang hanya mendapat balasan seperti mana yang mereka niatkan. Barang siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrah mereka adalah untuk Allah dan Rasul. Barang siapa yang berhijrah untuk dunia, maka hijrah mereka adalah untuk tujuan mereka berhijrah. Maksud hadis ini ingin mengatakan bahawa ada yang mengikut Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah bukan atas perintah Allah dan bukan untuk mengikut baginda, tetapi adalah untuk kesenangan dunia yang dijanjikan di Madinah. Mereka ada yang dijanjikan untuk mendapat isteri, ada yang dijanjikan untuk mendapat tanah dan sebagainya. Maka ganjaran yang mereka dapat itu adalah seperti yang mereka niatkan. Jadi mereka tidak akan menerima ganjaran pahala di akhirat. Allahu'alam. Untuk aplikasi di fiqh, sebagai contoh adalah berlaku satu pembunuhan. Jika pembunuhan itu dengan niat ataupun disengajakan, maka keluarga mangsa boleh memilih untuk melakukan qisas ataupun menerima diah, iaitu blood money sebagai pampasan. Tetapi jika pembunuhan itu adalah dengan tidak sengaja, maka qisas tidak boleh digunakan dan hanya tetapi pembunuh tersebut wajib membayar diah. Untuk aplikasi dalam muamalat pula, kita lihat dalam kes pembelian saham. Jika seorang itu membeli saham untuk menjualnya pada satu hari untuk mendapatkan untung, maka zakat yang dikenakan kepadanya adalah zakat untuk jualan, kerana dia membeli saham itu sebagai satu komoditi untuk dijual beli. Tetapi jika seorang itu membeli saham dengan niat untuk mendapat untung daripada profit sharing, maka orang tersebut akan dikenakan zakat atas pendapatan. Magazim yang ke-9, certainty is not overcome by doubt. Menurut magazim ini, hukum suatu perkara yang pasti itu tidak akan boleh disangkal ataupun ditolak atas suatu kejadian yang tidak pasti. Ini kerana ketidakpastian yang berlaku itu tidak cukup kukuh untuk menolak sesuatu yang pasti. Okay. Untuk autoriti magazim ini, dalam salah seorang sahabat Rasulullah SAW pernah ternampak Rasulullah solat lebih rakaat daripada yang sepatutnya. Setelah Rasulullah SAW selesai solat, sahabat tersebut bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, adakah ada perubahan tentang solat yang kami tidak tahu?" Rasulullah mendengar soalan itu, lalu Rasulullah SAW membuat sujud sahwi. Kemudian selesaikan solatnya dengan salam. Rasulullah kemudian memandang kepada sahabatnya itu dan menjawab soalannya. Rasulullah berkata, "Jika ada perubahan, nescaya dia sudah bagi tahu." Tapi Rasulullah SAW berkata dia juga manusia dan dia juga mampu terlupa. Kemudian Rasulullah tambah lagi, "Jika ada antara kamu yang terlupa dalam solat, maka ikutlah apa yang kamu yakin." Okay, dalam hadis tu, dia mengatakan bahawa jika kita tidak pasti dalam solat kita, contohnya kita tidak pasti antara rakaat 3 dan 4, ambillah rakaat yang ketiga, kerana rakaat yang ketiga itu sudah tentu berlaku untuk kita dapat was-was untuk rakaat yang keempat. Jadi ikut rakaat yang ketiga dan kemudian kita buat sujud sahwi. Untuk application dalam fiqh, sebagai contoh situasi, seorang lelaki terlupa sama ada dia sudah bayar zakat ataupun belum. Dan juga dia tidak punya apa-apa bukti yang mengatakan dia sudah bayar zakat. Jadi adalah wajib bagi dia untuk bayar zakat tersebut, walaupun pada hakikatnya dia sudah pun bayar. Ini kerana hukum untuk bayar zakat itu adalah wajib, dan ketidakpastian yang berlaku dalam situasi ini adalah sama ada dia bayar ataupun tidak. Melainkan lelaki tersebut dapat menjumpa resit atau apa-apa dokumen yang membuktikan bahawa dia sudah bayar,
seperti transaction bank atau sebagainya, dia tidak boleh mengatakan bahawa dia sudah bayar kerana dia sendiri tidak pasti. Jadi, wajib untuk dia untuk membayar zakat tersebut. Begitu juga dalam application dalam muamalat. Sebagai contoh, seorang peminjam financing, dia berkata bahawa dia sudah membayar installment bulanan untuk bulan ini, tetapi bank tidak mempunyai apa-apa rekod tentang apa pembayaran tersebut. Peminjam itu juga tidak ada rekod, tapi dia rasa dia dah bayar. Memandangkan rasa ataupun ketidakpastian yang berlaku itu tanpa bukti yang kukuh, ini menunjukkan dia wajib untuk membayar installment itu sekali lagi, walaupun dia rasa dia yakin dia sudah bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzati binti Ibrahim. Saya akan membincangkan mengenai Maxim 15, iaitu Hardship Begets Facility. Maxim ini membawa maksud segala perintah atau ketetapan yang menyebabkan kesulitan atau tidak dapat dilaksanakan atas sebab-sebab tertentu, maka ada alternatif atau jalan keluar bagi mengatasi kesulitan itu. Kesulitan dalam Maxim ini membawa maksud kesulitan yang melampaui had normal dan kemampuan seseorang individu. Kesusahan biasa setiap tugasan wajib seperti puasa, haji, jihad dan lain-lain tidak termasuk di dalam Maxim ini. Ini disebabkan kesusahan tersebut mampu ditanggung oleh seseorang individu tersebut. Syariah telah menyediakan beberapa kemudahan seperti kewajipan dikurangkan. Sebagai contoh, solat 4 rakaat dikurangkan menjadi 2 rakaat apabila seseorang itu bermusafir, dan kemudian menggantikan peraturan dengan yang lain. Sebagai contoh, wuduk digantikan dengan tayamun apabila tiada air atau seseorang itu sakit, dan kemudian kewajipan digugurkan. Sebagai contoh, lelaki kurang upaya dikecualikan daripada berjihad. Kemudian untuk autoriti, surah Al-Baqarah menyebut Allah ingin memudahkan kamu, bukan menyusahkan. Ayat ini dikatakan mengenai berpuasa. Oleh itu, jika seseorang itu jatuh sakit ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, dia boleh berbuka puasa dan menggantikan puasa itu di hari lain apabila dia sembuh. Memilih cara yang mudah adalah amalan Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, menjauhi kesukaran harus diutamakan seperti nasihat Nabi. Berilah berita baik, jangan halau mereka pergi, dan buat perkara mudah, jangan menyukarkannya. Kemudian, untuk application infik, wanita yang hamil boleh dikecualikan dari berpuasa di bulan Ramadan jika dia merasakan kalau dia terus berpuasa akan menyebabkan kesulitan dan membahayakan bayi yang dikandung. Di dalam Islam, wanita dibenarkan tidak berpuasa di bulan Ramadan apabila mereka berada dalam 4 keadaan, iaitu yang pertama, wanita hamil yang risaukan keselamatan bayi dalam kandungan. Yang kedua, wanita yang menyusukan anak. Yang ketiga, wanita yang datang haid. Dan akhir sekali, wanita yang melahirkan anak. Untuk application in Islamic finance pula, pembayaran zakat menjadi wajib apabila mencapai nisab. Menurut 4 mazhab utama, pembayaran zakat emas, perak, wang dan barang perniagaan apabila nisab mencapai 1 tahun lunar. Menurut mazhab Hanafi, kewajipan ini tidak dipengaruhi kurang atau melebihi nisab sepanjang tahun selagi sejumlah harta tetap ada dan mencapai nisab pada akhir tahun. Kemudian saya akan membincangkan mengenai Maxim 20, iaitu harm is to be eliminated. Maxim ini adalah untuk memastikan setiap keadaan atau situasi itu membawa kebaikan dan mencegah atau menjauhi perkara yang berbahaya. Oleh itu, Maxim ini dikatakan telah merangkumi separuh daripada undang-undang syariah. Maxim ini dapat membantu mencapai objektif utama syariah, iaitu mencegah segala bentuk bahaya yang mungkin menimpa masyarakat berkaitan maqasid syariah seperti agama,
nyawa, keturunan, akal, maruah dan harta. Makzim ini hanya untuk bahaya yang memenuhi syarat seperti bahaya yang pasti, iaitu bahaya yang sangat mungkin untuk berlaku. Dan yang kedua, bahaya yang berlebihan, iaitu fahish. Yang ketiga, bahaya yang tidak adil dan menyalahi undang-undang. Dan akhir sekali, bahaya yang mengganggu maslahah yang sah. Untuk otoriti, surah Al-Baqarah ada menyebut, apabila kamu menceraikan wanita dan mereka telah mencapai tempoh iddah, maka jaga atau lepaskanlah mereka dengan adil. Jangan menahan mereka dengan niat untuk mencederakan. Sesiapa yang melakukan itu, dia menzalimi diri sendiri. Ayat ini melarang suami mengambil kembali isteri mereka selepas bercerai hanya dengan niat untuk mencederakan mereka. Kemudian, pada zaman Nabi SAW, seorang lelaki dari kalangan sahabat mempunyai sebatang pokok kurma yang ditanam di dalam taman milik sahabat yang lain. Pemilik taman tersebut mempunyai sebuah rumah di dalam taman yang sama. Oleh kerana terlampau ramai orang datang melawat, melihat pokok kurma tersebut menyebabkan keluarga pemilik taman merasakan tidak selesa. Pemilik taman meminta pemilik pokok untuk menjual pokok itu kepadanya, tetapi pemilik pokok menolak. Kemudian, pemilik taman meminta mengalihkan pokok kurma itu ke tempat lain, namun pemilik tersebut masih menolak. Pemilik taman meminta Nabi Muhammad SAW untuk memujuk pemilik pokok. Apabila pemilik pokok masih menolak, apabila Nabi SAW menasihati untuk menjual atau mengalihkannya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kamu penyebab kesusahan." Lalu mengarahkan pemilik taman untuk menebang pokok kurma itu. Kemudian untuk application infak, memandu melebihi had yang telah ditetapkan adalah dilarang di dalam Islam. Hal ini disebabkan ia berpotensi menyebabkan kemalangan. Tindakan memandu melebihi had kelajuan ini dilarang kerana ia membahayakan nyawa dan bertentangan dengan maqasid syariah, iaitu menjaga agama, nyawa, keturunan, akal, maruah dan harta. Untuk application in Islamic finance pula, seorang Muslim tidak boleh membuat pelaburan di syarikat yang tidak patuh syariah. Ia bagi mengelakkan sebarang perkara tidak diingini berlaku. Hal ini disebabkan syarikat tidak patuh syariah melakukan aktiviti-aktiviti yang berbahaya dan melalaikan. Sebagai contoh, kilang senjata akan memusnahkan keamanan dan kehidupan manusia, dan syarikat hiburan akan melalaikan manusia terhadap nilai agama. Oleh itu, umat Islam dinasihati sentiasa merujuk Majlis Penasihat Syariah di Suruhanjaya Security yang telah diberi mandat untuk menapis saham yang disenaraikan di pasaran saham agar dapat menjauhi perkara yang membawa darurat. Assalamualaikum, saya akan menerangkan makzim yang ke-24 iaitu Al-Adah Muhakamah. Al-Adah sini bermaksud yang berulang, yang perkara yang dilakukan secara berulang-ulang kali oleh seseorang ataupun suatu masyarakat. Antara perkataan yang relate dengan Al-Adah ni adalah uruf, tetapi Al-Adah lebih sesuai digunakan kerana Al-Adah ini dia lebih spesifik, dia boleh digunakan untuk kedua sama ada social group ataupun kepada individu. Perkataan yang kedua adalah muhakamah. Muhakamah bermaksud penimantara. Okay. Jadi maksud keseluruhan untuk makzim ni adalah adat sebagai penimantara untuk menyelesaikan sesuatu pertikaian di dalam sesuatu keadaan tanpa melanggar Al-Quran ataupun Al-Sunnah. Okay, seterusnya adalah authority of the makzim. Okay, untuk authority of the makzim, antara ayat yang menyokong makzim ni adalah surah Al-A'raf ayat 199 yang maksud bertoleransilah dan berbuatlah perkara yang betul dan jangan hiraukan orang-orang yang tidak berpengetahuan. Okay, buatlah perkara yang betul di sini adalah perkataan uruf bil ma'ruf. Okay, contoh yang seterusnya adalah hadis daripada hadis Sahih Al-Bukhari, okay, yang bermaksud daripada Aisyah mengatakan Hindun bin Utbah
datang kepada Rasulullah SAW. Wahai pesuruh Allah, Abu Sufyan tidak memberikan yang mencukupi kepada aku dan anak-anak aku. Salahkah untuk aku mengambil haknya tanpa pengetahuan dia? Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, ambillah secukupnya untuk kamu dan anak kamu, dan jumlah itu seharusnya adalah mencukupi. Mencukupi di sini di dalam ayat ini adalah bil makruf. Seterusnya adalah application ataupun aplikasi Mexim ni di dalam Fate. Contoh dia adalah seseorang dia beli barang, kemudian barang tu hendaklah dijual di dalam ringgit Malaysia, bukannya di dalam nilai mata wang yang lain. Sebab kita menggunakan mata wang RM, itu ringgit Malaysia, dia dah menjadi satu adat di negara kita menggunakan mata wang tersebut. Jadi tak boleh untuk kita gunakan mata wang contohnya US dollar ataupun US Singapore sebagai medium transaksi. Seterusnya, contoh terhadap aplikasi Mexim ni dalam Islamic Finance. Contoh dia, seterusnya contoh di dalam Islamic Finance. Sekarang ni kita banyak menggunakan online purchase, pembelian secara atas talian. Sedangkan kalau jual beli ni di mana barang, penjual dan pembeli ada di satu tempat. Tapi bila kita beli barang online, barang tu tak nampak. Tapi bila dah menjadi satu adat sekarang ni untuk membeli barangan secara atas talian, walaupun kita tak nampak, tapi perkara tersebut masih lagi boleh diterima. Sebagai contoh, membeli barangan melalui Shopee ataupun Lazada. Pembelian atas talian ni apabila si pembeli dia membuat pilihan barangan, kemudian dia membayar secara atas talian, dan barangan tersebut dia akan terima selepas penjual menghantar ataupun post barangan tersebut lah. Sekian, itu sahaja daripada saya, Mexim yang ke-24. Terima kasih.